Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi majlis Jamsari yang berbahagia, yang dipetopas kawasan Tuan Haji Omar Hassan, calon kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz yang baru saja menyampaikan ucapan kepada kita semua. Dan saya dipahamkan sebelum kedatangan saya yang telah berucap Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Khalil bin Haji Abdul Hadi, ahli Jurusan Kuasa Kerja PAS Pusat yang datang daripada Terengganu ke Pulau Pinang untuk kempen calon-calon kita, khususnya di P044 Permatan Pauh dan juga P041 Kepala Batas. Turut menyampaikan ucapan pada malam ini Fadhil Ustaz Razif, selaku Ketua Penerangan Badan PAS Negeri, Ketua Cawangan, Ketua PAS Cawangan, semua pimpinan PAS, pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan Nasional, peringkat kawasan Permatan Pauh, seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama sekali saya panjatkan syukuran pada Allah SWT pada malam ini. Dalam keadaan cuaca yang baik, walaupun tadinya hujan, dapat sama-sama kita berhimpun di markas Cawangan ini untuk kita mendengar siri ceramah sempena dengan kempen Pilihan Raya Umum yang ke-15. Tadi pun saya ceramah di Lahad Kepak. Saya bertukar dengan YB Ustaz Khalil. Saya mula di sana, YB Ustaz Khalil mula di sini, dia ke sana dan saya ke sini. Alhamdulillah. Dan semalam saya berada di Baling. Dalam siri kempen juga turun ke Kedah di Parlimen Baling. Malam lusa saya turun ke Parlimen Sik. Sebelum ni saya dah sampai di Johor. Dan minggu depan dalam 15 hari bulan, 16 hari bulan, saya akan turun ke Kelantan untuk kempen juga. Sebab sebagai jawatan kuasa kerja PAS Pusat, bukan saya kita fokus di peringkat negeri, tetapi negeri-negeri yang lain, untuk kita pastikan insyaAllah kemenangan berpihak kepada calon-calon Perikatan Nasional. Gelombang yang saya tengok daripada Johor sehingga sampai ke utara sana, ke Perlis. Semalam saya ceramah di Baling. Dalam masa yang sama di Pendang, Tan Sri Mahyudin Yassin turun ceramah dengan MP. Melihat kepada gelombang sambutan anak muda memang luar biasa. Anak-anak muda mula melihat dan mereka mula memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Sebab tuan-tuan, untuk pilihan raya kali ini kita kena fokus kepada 3 blok yang penting. Walaupun parti-partinya banyak, ahzab, parti-partinya banyak dalam negara kita, tetapi untuk PRU yang ke-15 banyak-banyak gabungan, banyak-banyak parti yang bertanding. Kita kena fokus kepada 3 blok, 3 gabungan ini. Yang pertama, blok UMNO Barisan Nasional. Yang ni tuan-tuan, blok pertama ni kita kena tolak. Sebab kita dah tengok bagaimana UMNO BN memerintah negara kita lebih daripada 60 tahun. Semenjak negara kita mencapai kemerdekaan, sehinggalah tahun 2018 PRU yang ke-14 UMNO Barisan Nasional tersungkur apabila Putrajaya berjaya dikuasai oleh Pakatan Harapan. Jadi blok UMNO BN ni kita dah tengok dah tuan-tuan, perintah lama dah. Pemimpin yang korup, terpalit dengan isu rasuah, ada kluster mahkamah, ada yang dah disabitkan bersalah, dipenjarakan. Datuk Seri Najib, berlaku ketirisan wang negara kita, bukan sikit, banyak, bilion. Salah guna kuasa dan seumpamanya. Ini yang pengundi-pengundi, ini yang orang-orang kampung, masyarakat kita kena faham. Sebab itu kadang-kadang bila kita serang UMNO ni, kita tak serang, kita tak marah pada ahli-ahli UMNO bawahan. Kadang-kadang mereka tak tengok, tapi pemimpin mereka terpalit dengan isu rasuah. Termasuk bila saya turun berkempen semalam di Parlimen P016 Baling,
calon UMNO BN itu pun terpalit dengan rasuah. Datuk Seri Aziz ada kes berkaitan dengan rasuah. Jadi kita kesian kepada ahli-ahli bawahan. Sebab itu kita masih berharap dan kita mengajak, mari untuk kali ini kita buat satu perubahan besar dalam negara kita. Maka blok UMNO Barisan Nasional kita tolak. Kita tak boleh beri dah kepercayaan mandat semula untuk mereka terus mentadbir negara kita. Apatah lagi akan dibuat ada cakap-cakap, bahkan kita yakin insyaAllah akan ada jajaran baru selepas daripada pilihan raya nanti, selepas daripada pengundian. Akan ada jajaran baru antara cikgu dengan anak murid. Cikgu siapa dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anak murid siapa dia? Zahid Hamidi. Ini yang kita risau. Akan ada jalan baru. Dan kalau kita masih memberi mandat kepada UMNO BN, bermakna kita merustui, kita nak negara kita yang akan menjadi Perdana Menteri, yang akan mentadbir negara kita adalah Datuk Seri Zahid, yang tuan-tuan kita tahu dia adalah kluster mahkamah. Isu rasuah 40 kes yang dibebaskan, masih ada 47 kes. Takut kerana kes nak dibicarakan tuan-tuan, sebab itu dia boleh mendesak sebagai Presiden UMNO, sebagai pengurusi Barisan Nasional, boleh desak Perdana Menteri untuk bubarkan Parlimen. Walaupun kita kata jangan bubar Parlimen, sekarang ni musim hujan, musim tengkujuh, monsun timur laut, akan berlaku banjir besar, jangan bubar. Bubar juga 10 Oktober dibubarkan. Dan hari ini kita tengok tuan-tuan, hujan turun lebat, banjir di Shah Alam Seksyen 17 banjir di Johor Bahru. Minggu lepas tuan-tuan, banjir di Kedah, di Pendang, di Baling. Ada yang dipindahkan duduk di pusat penempatan sementara. Banjir tuan-tuan. Ini dalam minggu ni akan berlaku hujan. Dia desak tuan-tuan, akhirnya Parlimen dibubarkan 10 hari bulan Oktober. Saya baru sampai, baru balik daripada Pakistan dalam misi bantuan kemanusiaan. Banjir besar Pakistan baru ni tuan-tuan, banjir besar mengorbankan 1,300 orang. Yang terjejah dengan banjir ni tuan-tuan, 33 juta rakyat Pakistan di satu wilayah daripada 5 wilayah dia. Wilayah PKP, wilayah PKP Khybar, wilayah KPK Khybar Pushtunkhwa. Kami sampai tuan-tuan, bagi misi, bagi bantuan, tengok kawasan-kawasan yang terjejah tuan-tuan. Balik-balik tuan-tuan, 10 Oktober Parlimen sebelah petangnya diumumkan oleh Perdana Menteri, Parlimen dibubarkan. Ini blok yang pertama. Blok yang kedua tuan-tuan, blok Pakatan Harapan PH, yang sebagaimana disebut oleh pengurusi tadi tuan-tuan. Pengurusi ni pun berceramah juga. Silap-silap boleh pergi lagi tadi tuan-tuan. Kalau dia tak perasan saya duduk belakang tuan-tuan, boleh berderah lagi. Disebut tadi tuan-tuan, janjinya palsu. Buat manifesto pilihan raya umum, kita masih ingat 2018, pelbagai janji-janji yang ditaburkan tuan-tuan, pelbagai janji yang diberikan. Akhirnya tuan-tuan, sebut manifesto bukan kitab suci. Janji nak masukkan tol tuan-tuan, tak masuk pun. Lee Kuan Yew masa kempen 2018, kita masih ingat, ada kenyataan akhbar, kita simpan tuan-tuan. Janji kalau PH diberi mandat nak masukkan tol tuan-tuan, tak masuk pun. Sehingga dalam persidangan awal 2018, ketika mana saya selepas saya mengangkat sumpah sebagai adun tuan-tuan, antara ucapan saya dalam sidang dun tuan-tuan, saya sebut, oleh kerana rakyat memberi sokongan padu, oleh kerana rakyat mengangkat dan memberi kemenangan kepada PH, apa salahnya saya kata, tanda kerajaan berterima kasih kepada rakyat, apa salahnya kalau tak boleh mansuhkan tol Jambatan Pulau Pinang, paling tidak mansuhkan tol untuk penunggang motosikal. Mansuh tuan-tuan, tengok ucapan saya, ambil balik page, tengok 2018 tuan, saya sebut dalam sidang tu, menghargai rakyat. Tapi tuan-tuan, janji mereka, janji dicabati, tak ditunaikan. Dan sekarang ni pun tuan-tuan masih berjanji lagi. Bagaimana disebut tadi tuan-tuan, nak potong gaji dia, tak nak ambil gaji. Menjanjikan tuan-tuan kalau PH menang, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tuan-tuan, dia nak lantik 3 timbalan Perdana Menteri. Ingat ni tuan-tuan, nak lantik 3 timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri yang pertama tuan-tuan, siapa dia? Datin Seri Wan Azizah. Timbalan Perdana Menteri kedua tuan-tuan, siapa dia? Nurul Izzah. Timbalan Perdana Menteri ketiga je tuan-tuan, masih open tender. Tuan-tuan boleh minta.
Janji tuan-tuan. Dan kita tengok 22 bulan PH perintah. Kalau UMNO BN tuan-tuan 60 tahun. Ini tuan-tuan 22 bulan perintah tuan, kita tengok kita hidup masa zaman PH tuan-tuan, rasa tak tenang. Betul tak betul? Rasa bimbang. Bagaimana mereka tak percaya kepada penjawat awam. Penjawat awam gelisah apabila saiz penjawat awam tu tak nak dikecilkan. Sebab Lee Kuan Yew tahu dia sebagai Menteri Kewangan, penjawat awam kebanyakannya adalah orang-orang Melayu. Banyak orang Melayu kata dengan dia kerajaan tak boleh nak tanggung. Banyak sangat gaji nak kena bayar. Nak kecilkan saiz. Tuan-tuan, dah lah tak diberi tambahan gaji, tak dinaikkan gaji, nak dikecilkan saiz penjawat. Penjawat awam semua tak selesa tuan-tuan. Bersyukur apabila jatuhnya kerajaan PH. Kita tengok lagi tuan-tuan masa PH perintah apa yang mereka buat. Bukan menghina orang Melayu saja, bahkan anggota tentera kita pun mereka hina, kata makan gaji buta. Mereka agung-agungkan parti komunis tuan-tuan, nak hidupkan semula tuan-tuan. Semangat perjuangan parti komunis, buat perarakan tuan-tuan. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, bawa balik Abu Camping tuan-tuan. Bawa balik ke Malaysia Abu Camping tuan-tuan. Ada di kalangan pimpinan DAP berbangga Tok Wan dia, pak saudara dia, saudara mara dia adalah merupakan anggota komunis, pejuang komunis tuan-tuan. Sedangkan kita tahu komunis ni tuan-tuan yang mengganggu kestabilan negara kita tuan-tuan, keamanan, bertempur dengan tentera kita tuan, askar kita, berapa ramai askar kita yang terkorban tuan-tuan dalam pertempuran demi nak jaga keamanan negara tuan-tuan. Berapa ramai yang terputus kaki kena pelak api yang dipasang oleh mereka tuan-tuan, hak cedera tuan-tuan. Berapa ramai, tapi mereka nak hidupkan parti komunis tuan-tuan. Bawa balik Abu Camping. Ini yang menyedihkan kita. Dan keadaan kita bantah. Bukan sekadar itu tuan-tuan, bahkan agama pun cuba nak disamaratakan. Walaupun kita tahu Islam adalah merupakan agama persekutuan negara. Agama lain boleh dianuti. Agama-agama lain, penganut agama lain boleh beramal dengan agama masing-masing dengan bebas tuan-tuan. Tetapi tak boleh diletakkan sama sebagaimana Islam. Apabila Islam adalah merupakan agama rasmi persekutuan negara kita. Tapi tuan-tuan, mereka nak buat ratifikasi AISER. Tuan-tuan masih ingat ratifikasi AISER apabila mereka menang tuan-tuan, sehingga menyebabkan kita marah dan kita buat satu himpunan besar. 8 Disember ni, tarikh ni kita takkan lupa. 8 Disember 2018 kita berkumpul, pakat turun habis semua ke dataran Merdeka Kuala Lumpur. Himpunan yang menghimpunkan hampir 1 juta. Dapat tuan-tuan, kita bantah AISER. Ini yang saya kata 22 bulan kita duduk dalam tak tenang, tak selesa. Lebih lagi di Pulau Pinang ni tuan-tuan. Oleh kerana mereka berjaya mengekalkan kerajaan PH di Penang daripada 2008 tuan-tuan, boleh pula kerajaan pusat dapat rasa hebat tuan-tuan, berani edar Bible beri kepada pelajar sekolah di sekolah menengah Bukit Mentajam tuan-tuan. Kita buat report polis, jangan lupa. Saya bangkit benda ni dalam Dewan Undangan Negeri. Kenapa dibiarkan benda ni berlaku? Exco agama mana dia? Boleh edarkan risalah Kristian, letak dalam peti surat di Taman Kuala Bekah, di kawasan Dun Penaga, majoriti Melayu. Ini tuan-tuan, saya tanya, yang paling menyedihkan tuan-tuan, yang kita marah apabila kita masih ingat lampu solid gergasi jadi isu tuan-tuan. Di Julutong department buat satu lampu solid tuan-tuan terbesar, lampu salib gergasi. Lampu salib terbesar di Asia Tenggara. Nisbah panjang, lebar ada tuan-tuan. Bila saya bangkit dalam Dewan Undangan Negeri, saya tanya, kenapa insiden ini boleh berlaku? Kenapa kerajaan biarkan boleh pasang lampu salib demikian? Exco yang bertanggungjawab, sekadar dia jawab kerajaan terlepas pandang dan kerajaan tak tengok terlepas pandang. Kenapa pihak syarikat ataupun pihak pemaju boleh buat ataupun boleh pasang lampu berbentuk solid, kata dengan dia tuan-tuan. Maka dengan sebab itu, bila kita melihat apa yang telah dibuat oleh PH ni tuan-tuan, kita kod balik, kita ingat balik tuan-tuan, sebelum PRU 2018, sebelum PRU ke-14, apa yang mereka kata tuan-tuan, negara Malaysia, negara kita akan bergerak.
Kempen-kempen mereka, rakyat kena buat perubahan. Kalau biar UMNO BN perintah, negara kita akan benggerak. Negara akan benggerak. Negara tak ada duit. Negara banyak hutang. Tapi tuan-tuan, bila mereka perintah 22 bulan, 2 kali Lee Kuan Yew bentang bajet negara kita, tuan-tuan. Bukan dia nak bayar hutang, bukan nak turunkan hutang negara, bahkan dia buat hutang baru ni, tuan-tuan. Menaikkan, menjadikan hutang negara kita lebih tinggi, tuan-tuan, masa zaman PH perintah. Ini yang berlaku. Dengan sebab itu kita kata untuk blok yang kedua, Pakatan Harapan juga, tuan-tuan, kita tak boleh bagi undi dan kita tak boleh bagi sokongan. Kena kalahkan calon-calon Pakatan Harapan. Walaupun calon tu, tuan-tuan, Melayu macam kita, tapi oleh kerana PH ni didominasi oleh DAP. Dan DAP ni bila dia kuasai kawasan-kawasan Cina, tuan-tuan, kerana dia mula attack masuk ke kawasan Melayu. Dia ambil kawasan Melayu, dijerai. Sebab tu kita kesian kepada pengurusi Parti Amanah Negara Kedah, Parti Amanah Negara Negeri Kedah, PAN di Kedah, tuan-tuan, Datuk Bagu Rozi akhirnya dia pecah. Sebab apa? Pertahankan kerusi Parlimen jerai, mesti diberi pada PAN. Tiba-tiba DAP ambil, tuan-tuan, letak calon. Ni di Pulau Pinang, tuan-tuan, kursi Cina 40 kursi tu, tuan-tuan, kawasan majoriti Cina dia ambil 19 kursi dah. Nak tambah pengaruh dia lagi, tuan-tuan, dia cuba attack kawasan Melayu. Di Penaga, tuan-tuan, saya dipahamkan Dun Penaga bubar. Dun nanti, tuan-tuan, calon yang akan bertanding mewakili PH di Penaga, tuan-tuan, calon tu bukan lagi beramanah tapi daripada DAP, tuan-tuan. Orang Melayu dia buat kerja untuk DAP, tuan-tuan. Ni berlaku. Maka, tuan-tuan, kita nak tolak blok yang kedua. Maka bagi kita tidak ada pilihan yang lain melainkan pilihan kita adalah blok yang tiga, iaitu Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni, tuan-tuan, alhamdulillah PAS bahagian daripada Perikatan Nasional. Di Pulau Pinang ni, tuan-tuan, PAS diberi 3 kursi mewakili Perikatan Nasional. Dan kita pilih calon yang terbaik, tuan-tuan, untuk mewakili tuan-tuan semua. Daripada 13 kursi parlimen di Pulau Pinang, 5 kursi diberi pada Bersatu, 5 kursi, tuan-tuan, diberi kepada Gerakan, 3 kursi kita ambil. Kepala Batas Permatan Pauh Bukit Mertajam. Kepala Batas kita beri kepada calon yang mewakili Dewan Muslimat kita, calon wanita muda usia 33 tahun, Dr. Siti Mastura. Permatan Pauh ni, tuan-tuan, kita bagi calonnya daripada Dewan Pemuda, masih muda, tuan-tuan, anak tempatan lagi, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz, umur baru 39 tahun. Kita bagi calon muda. Sama juga, tuan-tuan, di Bukit Mertajam kita letakkan Dewan Himpunan, tuan-tuan, saudara Stephen Koh, umur baru 41. Ni calon terbaik. Perikatan Nasional telah bertekad, tuan-tuan, calon-calon semua calon yang bersih. Sebab itu tema Perikatan Nasional adalah best. Apa dia best? Bersih dan stabil. Calon-calon yang bersih, insya-Allah. Maka bolehlah, tuan-tuan, kita beri mandat untuk kita menangkan calon kita. Boleh tak boleh? Kita kena kerja kuat, tuan-tuan. Kita kena bekerja kuat dan kita kena bagi sokongan. Bukan sekadar doa kita, bukan sekadar kempen, tapi insya-Allah dana pun kita nak bagi. Saya minta oleh pengurusi tadi untuk lancarkan dana jihad kita, insya-Allah, untuk membantu kerja-kerja pilihan raya di peringkat cawangan ini, tuan-tuan, insya-Allah. Maka saya nak lancarkan derma jihad, insya-Allah. Semoga sumbangan kita untuk memenangkan perjuangan kita dinilai dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Belah dalam pun masuk, muslimat di belah dalam. Dua atas motor pun pergi juga, 2 pokok pun. Boleh bagi, insya-Allah. Ada hak main dengar ni daripada Bersatu, ambil juga. Hak main dengar PAS, ambil, tuan-tuan, insya-Allah. Sumbangan untuk perjuangan, insya-Allah. Depa pun nak buat perubahan. Ada UMNO pun ambil, tuan-tuan. Ambil, mereka juga nak buat perubahan kali ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana saya sebut dan sebagaimana disebut oleh Ustaz Fawaz tadi, Permatan Pauh ni, tuan-tuan, jangan kita jadikan dia sebagai sit tradisi keluarga Anwar Ibrahim saja, tuan-tuan. Dulu dia jadi ahli parlimen Permatan Pauh. Kemudian bila dipecat, tuan-tuan, dalam penjara, isteri dia Waizah ambil. Keluar, tuan-tuan,
Wan letak jawatan, dia bertanding buat berlaku pilihan raya kecil, jadi ahli parlimen Permatan Pau. Kemudian tuan-tuan, anak dia pula ambil. Ni masih kekalkan tuan-tuan, walaupun kita tahu mereka bukan duduk di Permatan Pau. Isu-isu tempatan mereka tak tengok tuan-tuan. Mereka lebih selesa berada di Kuala Lumpur. Anwar Ibrahim bertanding di Port Dickson tuan-tuan. Berapa kali? Tanya orang Port Dickson, berapa kali dia turun? Ni nak bertanding pula tuan-tuan di Tambun. Saya ni kalau tak ada di Penaga seminggu, orang Penaga tanya lah, YB pergi mana? Tuan-tuan, ini tuan-tuan, mereka bukan duduk di Permatan Pau. Mereka tak tengok isu yang berlaku. Mereka tak bangkit ke tuan-tuan. Mereka sekadar nak menang. Selesa tuan-tuan, kita bagi undi, mereka berada di Kuala Lumpur. Hanya masuk untuk Dewan Bersidang Parlimen. Masalah rakyat tuan-tuan, hak sakit, hak meninggal, yang perlukan bantuan tuan-tuan, siapa yang tengok? Dengan sebab itu kali ini tuan-tuan, kita mengemukakan insya-Allah calon terbaik, calon wibawa kita, anak muda insya-Allah. Ni sokongan anak muda ni. Kita tengok masya-Allah kempen Ustaz Fawaz ni tuan-tuan, hebat. Kita nak insya-Allah sebagaimana Ustaz Fawaz boleh memimpin kita sebagai guru agama, boleh mengajar di masjid-masjid sorong-sorong, insya-Allah suara penduduk Permatan Pau juga salah masalah Permatan Pau juga kita nak Ustaz Fawaz bawa dalam sidang parlimen insya-Allah. Boleh tak boleh? Sebab itu kita kena bekerja keras tuan-tuan. Saya yakin insya-Allah akan berlaku gelombang perubahan kali ini. Sebab kita semua nak pemimpin yang kita angkat adalah pemimpin yang bersih. Tak ada yang bersih tuan-tuan. Tengok dalam blok UMNO BN pun tak bersih. Tengok dalam blok PH lagi teruk tuan-tuan. Ling Guan Eng yang terpalit dengan isu rasuah. Kes dia dibicarakan. Kes pembelian rumah banglo dia. Kes isu rasuah teruk dasar laut tuan-tuan. Itu pun bila mereka menang, mahkamah ketepikan kes itu tuan-tuan. Akhirnya kes dikeluarkan tuan-tuan. Tak dibicarakan. Maka kita nak insya-Allah kali ini Perikatan Nasional tuan-tuan, pemimpin kita pemimpin yang bersih. Kita nak kerajaan yang kita bentuk nanti insya-Allah dengan sokongan padu. Kita nak menang besar tuan-tuan, bukan hanya nak menang di Permatan Pau, bahkan satu Malaysia. Sebab kita nak negara kita stabil. Sebelum ini tuan-tuan, bila kita menang sikit, UMNO BN pun tak banyak tuan-tuan, tak stabil negara. Tengok tuan-tuan lepas PRU yang ke-14 2018, berapa kali tukar PM tuan-tuan? Berapa kali tukar? Kita tukar kereta pun mungkin 10 tahun baru nak tukar. Nak trade in ataupun 5 tahun baru pikir nak trade in kereta. Ini tuan-tuan 2018 mula-mula PH menang, siapa Perdana Menteri? Tun Mahathir. 22 bulan tuan-tuan tak stabil. Mahathir akhirnya letak jawatan, tekanan daripada dalam. Anwar Ibrahim untuk minta beri mandat kat dia, dia nak jadi PM pula. Bergaduh tuan-tuan. Last kali Mahathir letak jawatan. Naik kerajaan Perikatan Nasional apabila Tan Sri Mahyudin Yassin mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020. 17 bulan tuan-tuan tak stabil lagi. Ada di kalangan ahli parlimen yang tarik sokongan. Tarik sokongan tuan-tuan, jatuh kerajaan Perikatan Nasional, naik pula kerajaan yang ketiga yang dipimpin oleh Perdana Menteri tuan-tuan Datuk Seri Ismail Sabri dengan tema keluarga Malaysia tuan-tuan. Tak ada nak perintah. Masa masih panjang lagi. Tahun depan baru habis penggal tuan-tuan. Diasak pula, didesak pula oleh presiden dia. Akhirnya bubar parlimen tuan-tuan. Tak stabil, kacau bilau. Dengan sebab itu kita nak kali ini, kita nak menang besar, bukan hanya di Parlimen P044 Permatan Pau, bahkan insya-Allah kita yakin gelombang. Tengok kepada calon-calon wibawa daripada Perikatan Nasional, dan kita nak kestabilan negara kita. Selepas daripada kita memberi undi, maka insya-Allah tidak ada pilihan tuan-tuan, kita nak menangkan Perikatan Nasional. Boleh tak boleh tuan-tuan? Perikatan Nasional insya-Allah. Dan satu lagi yang penting tuan-tuan insya-Allah. Saya tak berhasrat cakap panjang. Tetap malam ceramah pun letih tuan-tuan. Malam di Baling pun 2 tempat. Mula-mula mereka bagi saya ceramah di Pekan Kupang. Lepas pada tu tuan-tuan, dekat setengah jam pula naik ke atas dekat dengan Wing, Kampung Lalang. Dekat dengan Ulu Legung, kawasan tempat air panas tuan-tuan. Air panas. Kita ceramah panas dah, nak pergi terjun air panas lagi tak boleh tuan-tuan. Berpeluh.
Malam ni pun 2 tempat. Malam besok, setiap malam tuan-tuan. Tapi ini tanggungjawab kita nak bagi kesedaran. Saya nak ingatkan tuan-tuan, ada gelombang. Tuan-tuan kena ambil perhatian. Sekarang ni bila musuh kita, sama ada daripada blok pertama tadi UMNO BN, sama ada daripada blok kedua Pakatan Harapan tuan-tuan, bila mereka tengok sokongan anak muda kepada Perikatan Nasional, gelombang anak-anak muda bersama-sama dengan kita tuan-tuan, tengok konvoi yang dibuat, tengok hari penamaan calon di baling sekolah tuan-tuan, tuan-tuan tengok video penamaan calon, ribuan yang turun mengenai calon kita di baling tuan-tuan. Tengok bagaimana semangat yang ditunjukkan oleh pengundi, penyokong anak-anak muda di Kelantan, di Terengganu tuan-tuan. Penolakan hari ini tuan-tuan, UMNO parah. Apabila digugurkan Datuk Seri Syahdan Kasim tuan-tuan, habis bila gerakan semua tutup, bendera-bendera semua diturunkan tuan-tuan, habis semua, parah tuan-tuan, tutup habis. Tu kita ambil dia sebagai calon Perikatan Nasional. Dia berkata Allah kurangnya yang pas. Yang berhormat Datuk Takhiri pun jadi calon UMNO. Kita tetap tak ada kurang. Kita kata beza yang ketara, duran yang ketara. Ini tuan-tuan tak dipilih, habis semua bilik gerakan tutup, bendera diturunkan, tapi di Kuala Nerus tuan-tuan, dia pergi seorang dia je tuan-tuan. Jentera kita tetap istiqamah untuk memenangkan calon yang kita tetap tuan-tuan, yang telah dimuktamad oleh pimpinan kita. Tak ada apa, seorang pipi lah. Tetap heran. Itu beza antara kita dengan mereka. Di Greek tuan-tuan bergaduh apabila nak buat turun calon, kononnya hebat, ketua pemuda UMNO nak bertanding, Dr. Ashraf Majdi nak bertanding di Greek tuan-tuan. Ahli-ahli kawasan, pimpinan UMNO kawasan Greek tak boleh terima, bergaduh tuan-tuan. Tengok video. Bukan kita nak sembunyi, bukan kita nak bohong, realitinya tuan-tuan. Hari ini orang dah nampak, mereka dah tak yakin. Cukup 60 tahun perintah. Bukan kita nak serang ahli UMNO bawahan. Tengok pimpinan kami yang terpalit dengan isu rasuah, kluster mahkamah dan seumpamanya. PH sudah tidak ada harapan. Orang takut dah tuan-tuan, bimbang. Lebih-lebih kita sebagai orang Islam tuan-tuan, tengok zaman PH, LGBT tuan-tuan disemarakkan. Nak kata nak halang, nak sekat tak, diberi kebebasan. LGBT tuan-tuan boleh buat perarakan, boleh tunjukkan diri mereka. LGBT, lesbian, gay, transgender tuan-tuan, hak jantan dengan jantan, hak betina dengan betina. Yang nak tukar boda tuan-tuan, jantina, hak jantan nak jadi betina, macam Sajat. Yang betina jadi jantan, macam-macam tuan-tuan. Ini luar tabi'in, ini kehidupan songsang, tapi dibawa oleh PH tu. LGBT pun saya cakap dalam sidang tu. Macam mana pakai tinggal seorang, kita tak cakap, siapa nak cakap lagi? Terpaksa bawa. Maka dengan sebab itu, bila ada gelombang hari ini tuan-tuan, anak-anak muda bersama dengan kita, mereka bimbang tuan-tuan. Hari ini di medsos tuan-tuan, kalau kita perasan bagaimana ada kempen supaya anak muda tak keluar mengundi. Ini bahaya tuan-tuan. Maka kita kena pastikan anak kita kalau umur 18 dah boleh mengundi. Kena pastikan saudara mara kita semua mesti keluar mengundi. Ini bukan urusan biasa tuan-tuan. Mengundi ni tuan-tuan, ini satu amanah. Apatah lagi kita dalam Islam ni dia ajar, apa yang kita buat, kecil secara mana pun tuan-tuan, amalan ataupun perbuatan itu Allah tengok dan Allah akan bagi ganjaran. Kalau baik dapat pahala, kalau amalan itu buruk tuan-tuan dapat dosa. Allah akan tengok, Allah akan soal. Mulut kita dikunci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ni kita hafal, kita baca, yang terdapat dalam surah Yasin yang kita baca setiap malam Jumaat tuan-tuan. Tangan kita ni nak mengangkat pemimpin ni tuan-tuan bukan urusan kecil. Jangan kata Allah tak mengundi pun tak apa, jangan tuan-tuan. Nak mengangkat pemimpin salah kita pilih tuan-tuan, kita bertanggungjawab depan Allah. Sebab apa? Sebab ini amanah yang disebut oleh Nabi SAW. Iza dhuyi'atil amanah fantazirus sa'ah. Bila kamu abaikan amanah, bila kamu persiakan amanah, tunggu saat kebinasaan, kata Nabi. Sahabat tanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana yang dikatakan mengabaikan, mensia-siakan amanah itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menegaskan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Bila kamu sandarkan seluruh urusan, bila kamu bagi mandat kepada orang yang bukan ahli,
maka tunggulah saat kebinasaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin ni tuan-tuan jangan buat mudah. Kena tengok pemimpin yang bersih, insya-Allah. Dengan sebab itu Perikatan Nasional kita punya tema tuan-tuan, best, bersih dan stabil. Semua calon-calon yang kita kemukakan tuan-tuan adalah calon-calon yang bersih, insya-Allah, bukan daripada kluster mahkamah, bukan yang terpalit dengan isu rasuah dan seumpamanya. Apatah lagi kalau calon-calon itu adalah calon-calon PAS yang mewakili Perikatan Nasional. Tengok kejayaan kita di Kelantan, tengok kejayaan kita di Terengganu, tengok apa yang kita buat di Kedah tuan-tuan, baru ambil alih. Yang amat berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Haji Sanusi tuan-tuan bawa masuk pelaburan. Untuk tahun ini tuan-tuan, Kedah tertinggi negeri yang berjaya menarik pelabur, bawa masuk pelabur luar ke negeri Kedah tuan-tuan. Itu kehebatan pemimpin kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya harap insya-Allah kali ini kita buat perubahan untuk Permata Ampau. Boleh tak boleh tuan-tuan? Kita nak bawa dan kita nak angkat, insya-Allah, orang Permata Ampau. Nak, insya-Allah, Ustaz Fawaz sebagai calon, dan insya-Allah selepas daripada 19 hari bulan diumumkan, insya-Allah, maka orang Permata Ampau nak Ustaz Fawaz insya-Allah menjadi ahli Parlimen Permata Ampau, insya-Allah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Kita nak hantar Ustaz Fawaz kita, bukan nak suruh dia pergi masjid, bukan nak suruh dia pergi surau, tapi bukan nak suruh dia tinggalkan masjid, tidak, tapi nak bawa dan kita nak hantar dia pergi ke Parlimen pula, insya-Allah. Suara daripada orang Permata Ampau akan sampai ke Parlimen, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua, dan saya harap semua petugas di mana-mana pun, UDM tuan-tuan, jangan tidur dah, jangan duduk lena, jangan duduk saja, jangan peluk tubuh. Mari berganding bahu bersama-sama, kita gembalikan tenaga, bekerja, berkempen untuk menangkan calon Perikatan Nasional di Permata Ampau adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.